Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Izzani bin Azharuddin Raqam الطلبة 0492 طيب مقدمة. تعليم الطفل هو واحد من أكثر مسؤوليات المرهقة التي تحملها الشخص. ولد أبناء من الفطرة الآباء الذين يرعون الأطفال من خلال التعليم والإرشاد. هكذا هم يحتاجون أن تفعل أفضل ما لديكم في تربية الأبناء باتباع تعليم الدين. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. Mendidik anak ni adalah satu kewajipan dan tanggungjawab yang besar bagi seseorang. Anak-anak ni dilahirkan dengan fitrah. Oleh itu, ibu bapa perlulah mendidik anak dengan mengikut ajaran agama yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud, apabila matinya anak Adam maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Seterusnya sahabat saya akan menerangkan tentang cara dan kelebihan tarbiyatul abna. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Haziq Mukri bin Saifuddin. Raqam Talabah 049052. Pada hari ini saya akan membentangkan takrif tarbiyatul abna. Takrif tarbiyah anak-anak. Khususnya kita lihat tarbiyatu fi istilahan. Tarbiyah dari segi istilah. Syai'un yatamma bi istimrarun wa hadha ya'ni anil marahil tamashi ma'al hayah. La tatawakkif ila al-had ma'in minal mahdi ilal jahud. Maksud, sesuatu yang dilakukan secara tahap-tahapnya sejalan dengan kehidupan. Tidak berhenti pada batas tertentu, terhitung dari buaya sampai liang lahat, iaitu terhitung dari kecil sehingga mati, iaitu liang lahat. Khususnya al-abna fil lughah, iaitu kanak-kanak dari segi lughah. Jama' ibni wa aslahu banu. Qala Ibn Faris al-ba' wa nun wal waw kalimatu wahidah wa huwa syai'in yatawallad an syai'in ka ibnil insan wa ghayruha al-abu wal umumah. Bermaksud di sini jamak kepada ibni, waslahu, dan perkataan asalnya adalah banun waw. Ibn Faris berkata bahawa banun waw adalah satu perkataan. Anak-anak ialah sesuatu yang dihasilkan oleh sesuatu seperti anak-anak dijadikan daripada ibu dan bapa mereka. Seterusnya kita lihat kepada tarbiyatul abna. Wa tamatta hazal awamil bi ahamiyati wa masahamah aliyatu muassarah fi tarbiyatul abna diniyan. Hadhihi al-awamil tashakkil aghdiyah li tarabbiyah ad-diniyah wa akhlaqiyah wa laysatul Allah tamatilaha. Ma taslim bi ta'siruha 'ala al-katsir min al-ab'ad tarbiyah fi syakhsiyah sori wal kabir. Aminatu ta'ziz wa da'mil atifatil wa syu'uri wa tansyi'ati jasadiyati as-salimah ladayya taflu tata'abbir warisah wal mahid wal mujtama' wal bi'ah min al-jumlatil awamil asasiyah mu'assarah fi tashakkil syakhsiyat al-insan wa banayatuha al-fakriyah wa ruhiyah. Bermaksud di sini, tarbiyah anak-anak ialah proses untuk menyokong perasaan dan perkembangan fizikal anak-anak. Genetik persekitaran sekeliling dan masyarakat adalah faktor utama yang mempengaruhi pembentukan kepribadian dan kerohanian anak-anak. Faktor-faktor ini mempunyai sumbangan yang signifikan dan berpengaruh untuk membesarkan anak-anak dengan agama. Faktor-faktor ini biasa untuk belajar pendidikan agama dan moral. Seterusnya beliau tarbiyatul anak. Ismi Muhammad Zain bin Muhammad Rusli. Rukmu talabah sifrum arba'ah tis'ah isnan samaniyah wa arba'ah. Umiyat 049 049. Umiyat tarbiyatul abna. Kepentingan tarbiyah anak-anak. Idal abna hum syababul mustaqbil li ummati islamiyah wal qiyamu bi tarbiyatahum wa ta'limuhum muhimmatun azimatu fid din. وهذه تربية واجب على كل مسلم ومسلمة يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر. Sesungguhnya pemuda adalah masa depan negara Islam dan membesarkan anak-anak dan mendidik anak-anak adalah kewajipan dalam agama, dan ia adalah tanggungjawab dalam agama dan kewajipan, dia merupakan kewajipan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim,
wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan apa yang diperintahkannya. Okey, seterusnya perkataan wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mafhum syamil bir-ri'ayah wal mas'uliyatul qiyam bi wafa'u bi hadhihi al-amanah wa tahmiluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan konsep kepedulian dan tanggungjawab yang besar untuk memenuhi dan melaksanakan amanah ini. فأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وبرأة رعيته في البيت زوجها وهي مسؤولة عن رعايتها والرجال راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعايته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته متفق عليه. Nabi SAW berkata, kamu seorang gembala dan kamu semua bertanggungjawab atas kawanannya. Imam adalah gembala dan bertanggungjawab atas kawanannya, iaitu maksudnya makmumnya. Lelaki itu menjaga rumah tangganya dan dia bertanggungjawab terhadap kawanannya. Wanita itu mengurus rumah suaminya dan bertanggungjawab untuk kawanannya. Dan lelaki itu menjaga wan ayahnya dan dia bertanggungjawab atas tanggungjawab wan ayahnya itu. Walidzalika fa inna ahum ma yutimmu tabsiruhu an inda tarbiyatul abna mafahimuddin laki tastaqimu dinahu wa akhiratuhu wa yan'amu bis-salah wa yas'adu bisamari hadhihi tarbiyatu syar'iyyah fatanjini umatul islamiyah tunaidu hadhihi nahash. Oleh kerana itu, perkara yang paling penting yang menyempurnakan pengukuhannya ketika tarbiyah anak-anak ialah kefahaman agama supaya mereka seimbang perkara dunia dan perkara akhirat. Mereka dan menikmati kebaikan dan bahagia dengan buah-buah. Buah-buah itu yang dimaksudkan ialah hasil daripada didikan. Tarbiyah syariah ini, maka umat Islam mendapat hasilnya, dapat natijahnya daripada tarbiyah anak-anak mengikut syariat Islam. Jadi setakat itu saja daripada saya kepentingan tarbiyah anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Aizat bin Yusuf. Seterusnya, kaifiyah tarbiyatul abna' tarbiyatan islamiyatan sahihatan. Idza arada al-walidan li'atfalahum tanshi'atan sahihatan qawimatan fa inna 'alayhima an yus'iya ila tarbiyatihim fi jami' marahil hayatihim tarbiyatan hamidatan. Wan Nabi alaihi salatu wassalam ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Wa qala alaihi salatu wassalam akrimu awladakum wa asinu adabahum. Sekiranya ibu bapa mahu anak-anak mereka mendapat didikan yang betul dan baik, maka mereka harus berusaha membesarkan mereka pada semua tahap kehidupan mereka dengan cara yang baik. Nabi SAW bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, iaitu adab yang baik. Dan Nabi SAW juga bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka adab yang baik. Oleh itu, terdapat banyak cara untuk membesarkan anak dengan kaedah yang betul yang diterapkan oleh agama Islam. Antaranya ialah yang pertama, tasmiyatul abna' wal banat tasmiyatan hasanatan. Memberi nama baik kepada anak lelaki dan anak perempuan. Yang kedua, ta'limul abna' al-qiyam wal akhlaq al-hasanah fi bidayah nusyu'ahum wa ibtida' umur al-idrak indahum. Mengajar anak-anak nilai dan akhlak yang baik pada awal perkembangan mereka dan awal usia kematangan mereka. Yang ketiga, ta'limahumus salah inda bulughum sin sab'ah minal umur. Istimra' ta'limuhum ahkamuddin wa adabuhu wa sya'airahu hatta yusallu fihi ila marhalah al-ilm al-mutlaq min haitsu halal wal haram wa ma huwa wajibun wa ma huwa mahzur. Mengajar mereka untuk solat ketika mereka mencapai usia 7 tahun dan melanjutkan pendidikan mereka tentang peraturan agama,
adab dan ibadat, sehingga mereka mencapai tahap pengetahuan yang mutlak dari segi yang dibenarkan dan yang dilarang, dan apa yang wajib dan apa yang dilarang. Akhir sekali, ishghalahum fi waqtil marahiqah bin nafi' lianna al-firaq fi hadhihi al-marhalah asas tadmir al-akhlaq, iaitu menyibukkan mereka pada masa remaja kerana kekosongan pada masa ini adalah asas untuk merosakkan moral mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Izwan Aimil bin Ismail. رقم الطالب 048 9 3 إن شاء الله الآن نتكلم عن الفداعل تربية الأبناء. الأول الدالة على خير كفاعله, yang bermaksud iaitu kita menunjukkan contoh yang baik. Apa fadilat menunjukkan contoh yang baik? Okey. Yang pertama adalah idan dana ala khairi kafa'ilihi, iaitu hadis. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia itu seperti orang yang mengerjakannya. Maksud ia sini adalah apabila kita menunjukkan kebaikan kepada orang, semacam kita mengajarnya cara menunjukkan tentang bagaimana sedekah, menunjukkan tentang bagaimana membuat kebaikan, tunjukkan tentang bagaimana untuk membuat baik kepada ibu bapa, maka ganjaran bagi kita yang menunjukkan itu adalah seperti kita melakukan seperti yang kita melakukan apa yang kita tunjuk itu. Faham? Betul. Yang kedua adalah man sunnah fil Islam misunnatul hasanatan. Yang hadis ini ia sama je, membawa maksud yang sama seperti atas, tapi yang hadis yang bawah ni dia bezanya adalah sesiapa yang memperkenalkan beberapa praktik jahat dalam Islam yang kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia diharuskan untuk memikul beban seperti orang yang mengikuti ini. Kayaknya apabila dia tunjuk baik, dia dapat seperti hak dia buat baik. Kalau dia tunjuk jahat, dia dapat seperti hak dia tunjuk jahat. Okey. Fadilat yang kedua, apa tu tekan ni? Fadilat yang kedua adalah doa al-walid as-salih lil walidaini, iaitu doa anak kepada ibu bapa. Ada hadis adalah hadis ni adalah idza mata insanu in qada'a anhu amaluhu illa min salatha illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafi'u bihi aw walidin salihin yad'u lahu. Apabila mati seorang manusia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Iaitu yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak soleh kepada ibu bapanya. Kayaknya apabila kita telah meninggal, maka segala amalan kita habis. Harta kita habis. Segala apa yang kita ada di dunia semua hilang. Kecuali 3 perkara seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi yang nak di-highlightkan adalah doa anak soleh kepada ibu bapanya. So marilah kita mendidik anak kita. Yang ketiga adalah istighfar al-abna' as-sababu fi rakki fi darajatil jannah. Iaitu pengampunan dari anak-anak adalah penyebab kita diangkatkan darajat di syurga. Hadis ni bunyi inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anni li hadha fayaqulu bi istighfari waladika laka. Iaitu seorang pemuda diangkatkan darjatnya di syurga. Lalu bertanya, dari manakah benda ini datang? Dari manakah anugerah ini datang? Lalu dia menjawab, bi-istighfari. Lalu diberjawabkan pertanyaan itu, bi-istighfari wadika laka. Iaitu ampunan daripada anak kamu. Iaitu anak-anak kamu yang memohon keampunan kepada kamu. Kayaknya apabila kita meninggal, kita insyaAllah kalau masuk syurga, kita balik masing-masing boleh diangkat darjatnya di syurga dengan doa daripada anak-anak kita. Serta yang terakhir adalah yang keempat, hasnun tarbiyah al-banat sabab fi dukhulil jannah. Iaitu apabila kita maksudnya iaitu kita membuat didikan yang terbaik untuk anak perempuan merupakan sebab kita masuk syurga. Iaitu hadis ni man tuli bi syai'in minal banat fasbir alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Sesiapa yang
mengadili anak perempuannya dan dia sabar dengan anak perempuannya, maka akan ada benteng padanya neraka. Artinya neraka tu ada benteng supaya kita tak boleh masuk neraka lah. Macam tu lah. Maksudnya masuk hadis ni nak mengatakan bahawa apabila kita mendidik anak perempuan kita dengan yang paling terbaik dan kita sabar dengan segala keadaannya, maka anak perempuan kita tu akan menjadi benteng daripada neraka. InsyaAllah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan mengenai al-asali' khati'ah fi tabi' al-abna' wa atharuha 'ala syakhsiyatihim. Awalan, as-sayqah, yakni ibu bapa mengawal kegiatan anak-anak yang menepati kehendak ibu bapa itulah, dan menghalangi daripada melakukan tingkah laku tertentu untuk mencapai hasrat yang anak-anak itu mahukan, walaupun mereka betul. Walaupun hasrat anak-anak itu betul, tetapi ibu bapa itu tetap mengawal dan tidak mahu apa yang hasrat anak-anak itu nak. Ini boleh menyebabkan menyebabkan anak-anak itu jadi stres sebab terlalu terkawal dengan apa yang ibu bapa mereka lakukan. Walaupun apa yang dia lakukan itu betul, tapi tetap dikawal oleh ibu bapanya. Ini boleh menyebabkan anak-anak itu menjadi stres dan boleh berputus asa dalam untuk mencapai cita-citanya. Seperti saya mengambil satu contoh seperti anak itu ingin pergi ke UNIZA ataupun pergi ke UAE, tetapi mak dia ataupun ibu bapa dia tetap mengawal apa yang dia nak, yakni mengawal suruh pergi belajar dekat lain dan tak ambil apa yang dia nak, walaupun apa yang dia nak tu terbaik bagi dia. Ini boleh menyebabkan merupakan al-asali' khati'ah fi tabi' al-anak dan boleh memberikan kesan yang buruk kepada anak-anak tersebut. Sanian, isaratu al-alamu an-nafsi, yakni ibu bapa itu memperlekehkan disebabkan cara yang salah, dia memperlekehkan anak-anaknya atau meremehkannya serta mencari kesalahan anak itu dan mengkritik kelakuannya yang menyebabkan anak-anak itu kehilangan keyakinan diri. Jadi apabila anak-anak itu kehilangan keyakinan diri, apabila dia rasa ataupun ingin melakukan apa-apa, jadi dia tidak ada keyakinan diri untuk melakukan sesuatu tersebut. Jadi dia ragu-ragu dengan keputusan dia, jadi dia was-was dengan keputusan dia. Sebabkan ini ibu bapa meremehkannya dan membuatkan dirinya tidak berkeyakinan. Jadi apabila anak-anak itu untuk mencapaikan cita-citanya, untuk mendapatkan cita-citanya, jadi ini boleh menyebabkan kesan yang buruk kepada anak-anak tersebut, menjadikan dia tidak ada keyakinan diri untuk mencapai cita-cita yang dia nak tu. Kita pergi yang ketiga, salisan al-tafriqah, yakni membezakan anak-anak. Sama ada membezakan anak-anak tu dari segi umur, keyakinan mereka, ataupun peparas mereka, ataupun akademik mereka. Ini boleh menyebabkan pergaduhan ataupun menimbulkan perselisihan di antara mereka kerana ibu bapa selalu membezakan sama ada taraf mereka. Kesannya amat buruk kepada ibu bapa dan anak-anak itu. Kesan buruk kepada ibu bapa adalah menyebabkan anak itu dahaka kepada dia. Dan kesan buruk kepada anak itu boleh menyebabkan timbul kebencian di antara adik-beradik mereka, menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fakhrul Razi Ikmal bin Abdul Ghaffar. Rakman talabah 049 249 049 Baik. Ma tahdiyat yuwajihuha al-aba' ma'a abna'ihim. Apakah cabaran yang dihadapi oleh
para ibu bapa dalam mendidik anak-anak ini. Baik, al-kadhib, yakni berbohong. غالبا جميع الأطفال يكذبون في مواقف مختلفة يمرون بها في حياتهم. Yakni selalunya semua kanak-kanak berbohong dalam situasi yang berlainan. Tetapi apabila kita tidak menegur mereka, maka ia akan menjadi kebiasaan bagi mereka untuk berbohong. Baik. الثاني إدمان الأجهزة الإلكترونية، yakni ketagihan alat elektronik. الأجهزة الإلكترونية هي الآن أداة العصر وحياتنا تدور حول الأجهزة الرقمية. yakni peranti elektronik ini menjadi alat basic pada zaman kita. Yakni ibu bapa juga menggunakan alat elektronik ini bagi membantu mereka menghiburkan anak-anak mereka. Tanpa kita sedari, alat elektronik ini akan melalaikan anak-anak tersebut. الثالث الانطوائية، yakni introvert. الطفل الانطوائي والمنعزل يثير خلق الأهل والحل في هذه النقطة يختلف من طفل إلى آخر. yakni anak yang introvert ini mempunyai kehidupan yang tersendiri. Ia akan menimbulkan kegelisahan pada ibu bapa dan cara penyelesaiannya pada masa ini berbeza dengan anak-anak yang lain. Kita tidak sesekali boleh memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak ingini, kerana ia akan menimbulkan tekanan pada kehidupan mereka. Baik. Arwabi' al-kartun, yakni kartun fi televisi. من سلبياتها أنها تجعل الطفل عدوانيا محيا لمعالج أمور حياتنا بشدة وعداوة كما تجعله منحرفا عن الحياة المستقيمة. yakni di antara kekurangannya ialah kartun ini menjadikan anak itu agresif dan bersedia untuk menangani permasalahan hidupnya dengan permusuhan dan permusuhan. Dan itu adalah tidak elok bagi mereka, pembesaran mereka. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Haziq Mukri bin Saifuddin. Rukmu Talabah 049052. Khatimah, iaitu kesimpulan. Ifradul al-usratu hum aqrabul ifrad ila al-atfal wal aba'i wal isra mas'ulun an ra'ayatihim wa ta'limihim. الآباء هم أول أستاذة للأطفال، ونزل هو أول الجامعة للأطفال، وعلى هذا النحو يلعب الآباء دورا هاما في تدريب الأطفال على رأس المال البشري اللامع. الآباء بالمثابة مثل يختزي به ومواقف جيدا في تطوير الأطفال إلى رجل نجح. يجب أن يكون الآباء والأمهات مواقف جيدا مثل ممارسة القراءة. هذا هو أن الأطفال سوف تتبع مواقف الآباء والأمهات التي لا يعقدون مباشرة من خلال طلب الأطفال إظهار مثل جيدا في حين أن النفس لا تزخر أفضل مصالح. الآباء بحاجة إلى أن يكون البهجة بغض النظر عنه، وبالتالي إن نتج طفل إيجابي. والآخر كوالد مسؤول وتريد أن تشكيل طفلهما إلى رأس المال بشري راعي. لا يختم الآباء لأطفالهم عندما يأتي الآخر توبيها. Baik, seperti kita lihat daripada kesimpulan, kita dapat simpulkan bahawa ahli keluarga adalah individu yang paling dekat dengan anak-anak. Ibu bapa dan keluarga yang bertanggungjawab untuk mengasuh dan mendidik mereka. Ibu bapa merupakan profesor pertama bagi anak-anak. Rumah merupakan seperti universiti bagi anak-anak. Oleh hal demikian, ibu bapa berperanan untuk melatih anak-anak menjadi model insan yang cemerlang. Seterusnya, ibu bapa berperanan untuk menjadi contoh teladan dan sikap baik dalam membentuk anak-anak menjadi seorang insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ibu bapa juga harus mempunyai sikap yang baik seperti amalan suka membaca dan lain-lain lagi. Hal ini demikian supaya anak-anak akan mengikut sikap ibu bapa itu yang diamalkan. Sebenarnya, ibu bapa juga perlu bersikap ceria
tidak kira dalam apa-apa keadaan demi memastikan anak-anak sentiasa berada di landasan yang betul, dan seterusnya melahirkan anak-anak yang sentiasa bersikap positif dalam apa jua perkara. Akhir sekali, sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab dan ingin membentuk anak menjadi model insan cemerlang, janganlah ibu bapa menyebelahi anak-anak mereka walaupun apa cara pun, termasuk orang lain memberi teguran. Sekian, terima kasih.